Statistik miskin tegar di Sabah berkurangan. Itu paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Perinciannya bersama Suaran Syah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya, Zahira. Statistik kemiskinan tegar di 8 daerah termiskin di Sabah termasuk Tuaran yang dilaporkan sebelum ini dibuat berdasarkan rekod 3 tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata berdasarkan rekod terbaru tahun ini, statistik ketua isi rumah KIR miskin tegar di daerah terbabit sudah jauh berkurangan. Jumlah miskin tegar di negeri ini berkurangan kepada 13,172 ketua isi rumah KIR setakat 24 Mac berbanding 22,510 KIR pada 3 tahun lepas. Menurut Datuk Haji G, setakat bulan lalu Tuaran merekodkan hanya sekitar 600 KIR miskin tegar berbanding 1,000 KIR pada 3 tahun lepas. Penurunan itu hasil usaha dan inisiatif yang dilaksana kerajaan pimpinannya dalam memerangi kemiskinan tegar sepanjang tempoh 3 tahun pentadbirannya. Ia termasuk mewujudkan Sekretariat Sabah Maju Jaya SMJ yang ditugaskan menangani isu kemiskinan di Sabah, antaranya dengan membina rumah mesra SMJ kepada mereka yang tersenarai dalam e-kasih. Setakat ini, terdapat 3,000 rumah mesra SMJ telah dibina dan diberikan kepada golongan berkenaan. Datuk Haji G yang juga Adun Sulaman menyatakan demikian ketika berucap sempena majlis berbuka puasa di Masjid An-Nur Tuaran. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mendedahkan terdapat 8 daerah termiskin di Sabah ketika ini iaitu Tongot, Beluran, Pitas, Kinabatangan, Kota Marudu, Tuaran, Ranau dan Lahadatu. Pakej pelancongan menghubungkan sempurna dengan Pulau Derawan di Kalimantan Utara mendapat sambutan baik daripada para pelancong. Pakej pelancongan itu membolehkan para pelancong yang melawat sempurna meneruskan perjalanan ke Pulau Derawan di Indonesia. Jadi untuk pelancong yang datang ke Sempurna tidak stop di Sempurna tetapi juga bisa lanjut ke Pulau Derawan di Kalimantan Utara dan ini mendapat sambutan yang sangat baik. Heni ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Juhar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Pakej pelancongan tersebut antara usaha meningkatkan hubungan dua hala antara Indonesia dan Malaysia melalui sektor pelancongan. Heni yang berkhidmat di Tawau sejak Februari 2021 akan menamatkan tugasnya sebagai Ketua Perwakilan KRI Tawau hujung bulan ini. Yang di-Pertuan Negeri turut menerima kunjungan hormat Duta Besar Turkiye ke Malaysia, Emir Yüksey. We try to keep the relations between Turkey and this part of Malaysia with Sabah alive, and we would like to deepen the relations as much as possible because we believe that Sabah is a very important region which gives lots of opportunities, business opportunities and some other touristic opportunities to make some investments. Umat Islam diingatkan agar terus menghayati dan mendalami isi kandungan Al-Quran serta menjadikan Al-Quran sebagai landasan kehidupan dunia dan akhirat. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha itu wajar dijadikan amalan dan perlu diterapkan di peringkat awal anak-anak sebagai panduan hidup. Datuk Arifin yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Islam Negeri menyatakan demikian ketika berucap dalam Majlis Quran Hour di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Pengarah Hal Ehwal Islam, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Ustaz Awang Juri Awang Tahir. Dalam pada itu, Datuk Arifin berharap program seumpama diperluaskan di seluruh masjid di negeri ini. Program yang mengupas isi kandungan surah Al-Jumaah ini menampilkan penolong pengarah kanan bahagian dakwah Jahins, Ustaz Rahim Yahya Abdul Rahman Al-Hafiz menyampaikan tadabbur surah berkenaan. Terdahulu, Imam Besar Masjid Negeri Sabah Ustaz Suhaidi Haji Kuanting telah memimpin bacaan surah tersebut.
Seramai 200 pemandu e-hailing dan P-hailing di Tawau mendapat manfaat menerusi program Jom Isi Minyak anjuran Pejabat Adun Kukusan. Setiausaha Politik kepada Menteri Kewangan Rina Jainal berkata, bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri adalah masa yang sesuai untuk menyantuni golongan itu yang memberi perkhidmatan penting kepada masyarakat. Tugas mereka ini sangat penting kerana memberikan perkhidmatan, membawa masyarakat di sekitar Tawau dan sebagainya, dan juga yang daripada P-hailing pula membawa makanan untuk juadah berbuka. Saya rasa ini adalah salah satu cara yang paling sesuai untuk kita memberi sokongan kepada perkhidmatan yang direct kepada pengguna. Rina yang juga adun kukusan ditemui media di stesen Petronas Sri Kuhara, Tawau. Sementara itu, mereka yang ditemui menyambut baik program berkenaan. Terima kasih pada YB Rina kerana sudi berkongsi rezeki lah. Walaupun RM20 itu nampak sikit, tapi bagi kami pemandu e-hailing ni dia macam cukup bermakna lah. Tambang yang tidak menentu, lagi yang pemandu terlampau ramai, lagi persaingan terlampau ramai lah, terlampau banyak. Permintaan kurang. Terima kasih kepada YB Rina dan Kukusan sudi menjemput P ataupun pemandu-pemandu Grab di Tawau untuk berkongsi rezeki minyak. Yayasan Sinar Kasih yang diasaskan bekas Yang di-Pertua Negeri Allahyarham Tun Sakaran Dandai terus giat melaksanakan kerja amal dan kemasyarakatan menerusi program Sinar Kasih Ramadan bagi golongan asnaf. Pengerusinya Datuk Seri Nasir Tun Sakaran berkata, program yang telah dilaksana sejak 25 tahun lalu itu menyasarkan keluarga asnaf untuk diberikan sumbangan. Ketika ditemui pemberita di Semporna, Datuk Seri Nasir memaklumkan tahun ini seramai 483 asnaf di sekitar daerah Semporna menerima sumbangan berupa duit raya, sejadah, kain pelekat dan bakul makanan. Program tersebut turut mendapat kerjasama Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia. Kita telah adakan di 5 lokasi. Bermula di rumah almarhum Ayahanda Tun Sakaran, kemudian di Kampung Gelam-Gelam, Pulau Bumbung, Kampung ini Bubul Lama, Haji Alindal, juga Kampung ini Hampalan Laut, dan di Inabah Kamal, Semporna. Mudah-mudahan dengan amal yang dilakukan ini melalui Yayasan Sinar Kasih ini mendapat manfaat. Hari ini dapat menyantuni dalam 15 buah rumah ziarah kasih. Dan minggu depan sebelum Ramadan kami akan buat satu lagi acara seperti ini. Sumbangan sejadah, wang dan makanan, beras, gula, kopi. Ya, kami wanita usia sudah acara ini sudah berjalan dalam 25 tahun. Tiap-tiap tahun inilah kegiatan kami. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Zahira. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Suaran.